Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Hari ini kita nak discuss lah mengenai dengan tentang ibadat korban kita. Sebelum kita start ni, saya nak sentuh sikit tentang management sikit lah. Yang pertama sekali kita punya initiating lah. Initiating ni macam kita kata misi-visi kita lah. Bila kita nak buat ibadat, bila kita buat korban ni, apa misi ataupun matlamat kita untuk mendapat untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kena ada planning lah, planning, ada project plan. Kemudian kena leading, kita panggil task lah, kita panggil setiap orang kita akan bahagikan lah tugasan masing-masing. Kemudian bila kita dah bagi, kemudian kita kena control lah, implementation, kita kena pastikan setiap orang melaksanakan tugas masing-masing lah. Kemudian second lastnya closing lah. Closing kita nak tengok macam mana kita punya mutu kerja kita sebelum ni, macam okey ke tak ke apa. Kemudian last sekali outcome dia, iaitu kita nak tengok macam mana kita punya pelaksanaan ibadat korban kita tahun ni lebih baik daripada tahun sebelum ni ataupun tidak. Sebab selalunya surau ataupun masjid ni, dia akan bagi tahu surau kami ni, masjid kami ni lagi lembu, lagi banyak daripada tahun-tahun yang lepas. Jadi kita bukan nak banyak, kita nak pelaksanaan tu lengkap lah dan juga sempurna. Okey, kita tengok yang pertama sekali pada hari malam ni, kita nak discuss sikit lah mengenai dengan yang pertama sekali tentang akad wakalah. Bila sebut tentang ibadat korban ni, dia kena jelas lah. Yang pertamanya jelas jelas akad tu. Yang pertama, bila kita masuk ibadat korban, orang akan wakilkan kepada jawatan kuasa surau ataupun masjid. Itu yang pertama. Kemudian bila dia dah wakilkan, selalu wakil ni kita boleh ambil duit. Wakil, saya wakilkan tuan pergi ke mana, pasar, belikan ikan ke ayam. Dia tak boleh ambil duit. Berapa harga ayam, berapa harga ikan, itulah yang kita perlu bayar. Walaupun mulut kita tak kata wakil lah, kita kata boleh tak pergi ke pasar, belikan ayam seekor. Jadi kita tak sebut wakil, tapi sebenarnya telah terkandung makna wakil dalam tu. Bila wakil, kita tak boleh ambil upah. Sebab itu bila kita nak buat ibadat korban, orang wakilkan pada kita, tak boleh ambil upah. Kalau nak ambil upah, kena sebut secara jelas berapa jumlah yang kita nak ambil. Kita katalah anggaran lembu mungkin dalam 5,500. Ataupun kita letak satu bahagian semua 700, semua satu bahagian lembu harga dia RM700. Kemudian kita letaklah sekali dengan kos pengurusan RM50 ataupun RM100. Yang tu perlu jelas lah. Sebab dia akan terbabit dalam kita panggil gharar. Gharar ni tipu lah. Sebab kita kadang-kadang harga rembu RM500.5, kita ambil pengurusan sampai RM200 lebih. Memang kita kata 700 termasuk kos pengurusan. Termasuk dia kena bagi tahu berapa, jelas, supaya tidak berlaku penipuan dalam tu. Sebab orang ingat kos ni selalu RM20, RM30. Sebahagian tempat ambil lebih, 100. Sebahagian tempat ambil lebih lagi. Jadi untuk memastikan orang yang wakilkan kepada surau masjid, mereka setuju, agree dengan kita lah. Kerana tak apalah, surau nak pengurusan nak ambil RM200, tak apa. Kita makna baru dia tahu RM700, makna 200 kos pengurusan. Jadi makna nilai lembu tu RM500. Bila 500, dia akan faham lah lembu tu kecil. Dia tak boleh nak kata saya 700, saya nak lembu besar.
Sebab itu kena jelas dalam bab wakalah, dalam bab wakil, berapa kos kita nak lembu, anggarannya berapa, kemudian kos pengurusan tu berapa. Okey, boleh. Kemudian yang keduanya, dalam bab wakil ni selalunya wakil bila pihak surau akan wakilkan kepada penyembelih. Setiap kali lembu pertama, lembu kedua, lembu ketiga, maka seorang akan datang bawa fail ke, bacakanlah, bacakan lembu pertama nama sekian 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 sekian. Maka si penyembelih tu dia kena niat lah, sebelum sembelih niat ataupun ketika sembelih niat, dua-dua boleh, tapi jangan lepas sembelih baru niat. Dia kena sebelum ataupun sebelum sembelih ataupun ketika sembelih. Niatlah aku sembelih ni adalah untuk nama-nama yang telah disebutkan tadi, baru jadi wakil. Kalau dia tak niat, jadi untuk diri dia. Okey. Kemudian dalam pembahagian harta pusaka lah, pembahagian korban. Dalam pembahagian korban ni, kita pastikan semua kita akan bagikan kepada 7 lah, sebab 7 peserta yang akan dapat. Semua 7 peserta yang akan dapat tu bukan dapat dalam jumlah yang banyak lah. Mungkin sekilo, mungkin 2 kilo ataupun lebih sikit. Kemudian pastikan setiap portion peserta ni dia ada untuk bahagian orang miskin dapat. Jadi kalau seekor lembu tu, mana setiap portion untuk 7 orang tadi ada orang kaya dapat, yang paling penting orang miskin tu dapat. Sebab apa? Sebab itu adalah syarat wajib, portion untuk orang miskin. Sebab tu bila kita nak bagi kad, jangan bagi kad kawasan rumah kita je. Rumah kita semua besar-besar, bagilah, tengok flat-flat ke mana kan, kita bagilah kad, supaya ada keluarga-keluarga miskin datanglah. Jangan kita harap, dekat kawasan kita pun ada sebenarnya orang miskin, kita bagi kad kepada mereka, so mereka akan dapat. Kalau kita tak bagi kad, nanti orang miskin dia akan mainkan balik kita. Makna sekejap dia hantar anak dia, dia hantar sepupu dia, dia hantar pula anak nombor 2 dia, last kali satu rumah sampai 8 bungkus. Jadi kita kena bagi kad lah. Kemudian untuk orang miskin ni wajib lah dapat. Untuk orang miskin ni bukan wajib dapat dalam pembahagian daging korban ni wajib bagi kepada orang miskin lah. Dan wajib bagi tu daging yang mentah. Jangan kita masak kari dah siap dah kita bagi dia. Dia tak, orang miskin kita bagi daging mentah. Sebab orang miskin kadang-kadang dia tak nak daging tu. Dia nak daging tu bukan untuk dia masak kat rumah, untuk dia jual. Sebab orang miskin perlu duit, dia jual daging mentah, dia ambil duit, boleh. Untuk orang miskin je lah. Tapi untuk orang yang sederhana ataupun orang kaya, itu tidak dibenarkan jual lah. Daging korban tak dibenarkan jual. Untuk orang miskin boleh, sebab dia perlukan duit. Kadang-kadang dia ambil daging surau, dekat surau, bagi satu plastik, dia jual ke orang lain, dapat duit. Untuk orang miskin boleh. Yang utama kita bagi sini dulu lah, kawasan kita. Kemudian pastikan dalam kawasan kita tu untuk pembahagian seekor lembu tu ada orang miskin yang dapat lah. Ada orang miskin yang dapat. 1/3 tu yang maknanya jangan lebih. Mana setiap peserta korban ni dia tak boleh dapat lebih 1/3 lah bahagian. Banyak juga tu, 1/3 bahagian. Tapi yang paling afdalnya peserta korban ni dia makan sikit je, dia ambil sikit je. Itu yang paling afdal. Yang lain semua dia sedekahkan, hadiahkan untuk orang lain. Itu yang paling afdal lah. Dan yang sunatnya jangan lebih daripada 1/3. Itu yang sunat. Tapi yang afdal, yang lebih baik, ambil sikit je. Peserta korban yang ambil sikit je. 1/3 setiap peserta tu lah. Setiap peserta. Setiap peserta. Setiap 3 peserta, satu ekor lembu, 7 peserta. So jadi 1/7. 1/7. Okay. So jadi 1/3 tu adalah, adakah 1/3 daripada 1/7 ataupun 1/3 daripada allocation. Katalah kita kasih setiap peserta 4 kilo. Okey. Katalah. Adakah 1/3 daripada 4 kilo tu ataupun 1/3 daripada bahagiannya? 1/3 daripada kejap
Apa dah? Untuk dia lah, bahagian dia. Okey, satu ekor. Tak, kalau seekor lembu kita bagikan 7, kan? Bagi 7. Kemudian setiap 7 orang tu, tak dia sunat dia tidak boleh ambil lebih daripada 1/3. Okey, tak, setiap orang dia adalah bahagian dia. Contohnya ni satu bahagian contohlah kan. Bahagikan. Kemudian yang peserta pertama ni sunat dia tak lebih daripada 1/3. Okey, 1/3 daripada 1/7 lah. So jadinya andai kata kalaulah bahagian seekor lembu tu adalah 140 kilo, bahagian dia adalah 20 kilo. So dia mengambil 1/3 daripada 20 kilo tu. Ya. Tak lebih daripada tu ya. Sunat lah, sunat. Tapi yang paling baiknya kita ambil sikit je. Sikit je. Tapi kalau macam kita bawa bahagian biasa ni kita buat dalam Tapi dia 4 kilo, 3-4 bungkus macam tu. cuma orang yang peserta tu dia tu perlu tahulah, dia bukan buat dekat rumah dia buat dekat surau. Jadi dia akan terikat dengan surau lah. Macam mana cara pembahagian surau. Sebab kalau dia nak 20 kilo tu, dia kena buat dekat rumah dia. Suruh buat dekat depan rumah dia. Ustaz yang macam berlaku, satu ekor tu, family dia semua. Dia dah cakap dekat tempat urusan 1/3 kami nak. Susah juga. Urusan tu apa dia kata. Dia saya cakap 1/3 daripada bahagian-bahagian ni. Dia nak. Mesti hantar kat rumah kami. So, memang kami punya lah satu keluarga kan. Dia buat dekat mana? Surau ke masjid? Suruh dia buat dekat rumah je dulu. Suruh buat dekat rumah. Sebab dia nak buat dekat bila dia nak buat dekat masjid surau, dia kena ikut ni macam mana yang masjid surau nak. Sebab tu kita kata tadi tu. Contohnya kalau ada syarikat ke apa hantar lembu dekat kita boleh terima ataupun tak. Kalau kita nak terima, kita boleh cas lagi. Cas. Okey, sekarang ni dia ada syarikat hantar lembu. Bagi hadiah lah dekat lembu. Bagi hadiah dekat kita, surau. Jadi AJK surau dia pastikan 7 bahagian tu dia kena letak lah. Sama ada nama AJK ke ataupun nama orang-orang miskin ke, dia letak 7 bahagian tu. Kemudian surau ada hak juga untuk cas. Takkan dia nak bagi lembu je, dia kena cas lah. Pengurusan sembelih, lapah, nak bungkus semua, kita boleh cas je. Sebab di syarikat bagi atas nama hadiah. Yang pengurusan surau masjid uruskan. Kalau urus lembu bukan free, mesti kena cas. Jadi kita ada hak untuk cas je. So jadi walaupun upah, tetapi upah tu bukannya daripada peserta. Upah adalah daripada organizer lah. Betul. Betul, daripada pihak pengurusan lah. So far kalau kita tinggi hadiah daripada syarikat-syarikat, dia ada minta harga juga? Tak ada. Bagi staff dia kan. Dia bagi nama staff dia. Lepas tu kita bagi yang tu macam mana yang kita bagi setiap peserta. Kadang-kadang kita bagi kilo dia lah. Kemudian untuk peserta ni dia dapat daging lah. Sunatnya dia dapat daging mentah. Kemudian dia dapatlah sikit tulang ke. Kemudian bahagian-bahagian dalam tu hati limpa sikit. Kemudian kalau antara peserta tu dia nak kepala, maka kita kena bagi dia lah kepala. Kalau 7 nak kepala, dia kena potong bagi potong-potong. Dapat 7. Mana kena beri keutamaan kepada peserta lah. Kalau peserta nak ekor, bagi ekor. peserta boleh pilih kan? Boleh dia pilih. Kita apa kan? Boleh pilih peserta. Kalau tak ada orang lain peserta yang lagi 6 orang tu nak lah. Kalau ada, kita kena bagi sama rata lah. Okay, selama ni kita buat jenis kita tahu kepala ni susah dia nak dijaga. Untuk kita macam carilah siapa yang nak bagi kepala ni. Kepala ni satu bahagian daripada badan dia semua kan. Jadi kepala yang kita buat, kita pilih katalah Mr. A, Mr. B, Mr. C yang akan dapat ni, dia tak bersalahan dengan Desmika dia. Mana orang yang nak tu peserta bukan peserta. Tapi kadang-kadang kita bagi sebab dia rasa dia
dia boleh Serta tak nak minta. Peserta biasanya tak nak minta. Cumanya kalau Boleh lah bagi. boleh. Tapi kalau dia minta, Kalau orang yang minta, kalau seorang boleh bagi satu kepala. Kalau ramai yang minta, kemudian kepala sikit, orang minta ramai, kena bagi satu kepala, suruh dia ni potong ke share ke apa. Sebab untuk potong tu susah agak tu. Kita bagilah, suruh dia share. orang pandai 10 kilo dia dapat saya kata. Ha? Kalau Betul. orang pandai, Yalah. Jadi macam kita buat ni, kita tak tahu dia tak ada kesalahan lah kan. Tak ada kesalahan. Bagi bukan orang peserta pun okey lah kan. Boleh. Cuma binatang korban ni kita tak boleh jual lah. Tak boleh jual. Kalau macam kulit, kalau tak ada siapa nak, tanam lah. Kulit, perut ke apa, tak ada siapa nak, tanam lah. Dan kita tak boleh bagi sebagai upah lah. Upah ni maksudnya orang yang sembelih ataupun petugas, kita bagi dia sebagai upah. Itu tak dia benar. Upah ni kena faham juga tau. Upah ni makna, contohnya upah ni selalunya sebutan kita lain. Sebutan kita lain. Contohnya saya lepas daripada kuliah maghrib, Haji Kasim bagi duit. Dia kata ni apa? Hadiah surau. Sebenarnya itu bukan hadiah. Mulut dia kata hadiah. Sebenarnya apa? Upah lah. Saya datang mengajar knowledge, lagi apa lagi? Saya datang naik motor semua. Upah lah. Cuma mulut kita kadang-kadang kita tak sampai hati untuk kata benda tu upah. Kita bagi tahu ni hadiah seperti surau. Hadiah tu makna upah lah. Tak, hadiah tu makna lain. Tapi sebenarnya mulut kata hadiah, apa? Hakikatnya upah lah. Hakikatnya upah. Macam contoh lain, kalau kita suruh orang repair motor kita ke kereta kita ke, kemudian kita bagi duit, kita kata tak apalah, saya bagi apa, hadiah sikit, saya bagi hadiah. Sebenarnya itu bukan hadiah, upah. Kalau hadiah, dia tak ada buat kerja apa-apa pun, kita saja bagi, tak apa, ambil lah, saya bagi hadiah. Itu baru betul hadiah. Kalau dia dah buat kerja, kita kata hadiah. Itu bukan hadiah. Hadiah ni dia tak ada buat kerja apa-apa pun, dia duduk saja, kita bagi, okey, hadiah saya bagi kamu. Itu hadiah lah. Tapi kalau dia buat kerja, itu bukan nama hadiah tu, itu nama upah. Cuma mulut kita, cuma apa, bahasa kita tu je, bahasa kita. Macam saya bagi saya bagi pinjam motor. Saya bagi pinjam motor lah. Tapi dalam 5 jam saya bagi cas RM50 lah. Saya bagi pinjam. Pinjam free tau. Kalau kata saya bagi pinjam motor 5 jam RM50, itu maknanya mulut kata pinjam, sebenarnya bukan pinjam, sewa. Sewa. Jadi mulut kita, bahasa kita kata pinjam, sebenarnya itu sewa. Apa dia? Ustaz, kalau saya kata kepala tadi tu, mana yang macam Haji kasi beritahu, kita kadang-kadang kita offer kepada siapa yang nak kepala ni. Kalau peserta tak nak, kita akan offer kepada siapa nak, okey. kepala tu lah. Jadi kalau orang yang kita offer tu, dia bertugas, Boleh? boleh Boleh. Itu tak kira upah lah. Tak. Tapi kita kena ingat lah, untuk lebih selamatnya, setiap petugas korban ni, selalu kita dah faham petugas korban ni dalam mind dia apa, bila dia datang sini, dia akan tahu saya buat kerja, saya akan dapat daging korban. Jadi sebenarnya dia kata saya datang, saya akan dapat daging korban. Sebab apa saya datang, saya dapat daging korban? Sebab saya buat kerja. Saya buat kerja ni. Jadi kita kata contoh petugas kita ada 40 orang. Jadi surau kena keluarkan duit sikit lah. Keluarkan duit. Selalunya kalau petugas-petugas macam ni, kita bagi berapa ringgit? Minimum upah lah. So kita keluarkan something sebagai syarat supaya tidaklah dia buat kerja tu saja. Tak, kita nak keluarkan upah tu, jangan kita keluarkan upah yang terlampau sikit tau. Makna harga yang biasa. Betul. Harga biasa. Kalau kita dah keluarkan harga yang biasa, kita apa, bagi dia upah. Lepas tu kita nak bagi daging ke, kita nak bagi kepala ke, nak bagi apa pun tak apa. Sebab kita nak Mesti bagi upah dulu. bagi upah. Sebab orang Melayu kita macam tu. Dia akan datang, dia kata saya, kadang-kadang dia bagi kad lagi. Kata saya ni apa, petugas korban. Mana bila bagi kad tu maknanya upah dia. Nama ni lah. Elakkan benda tu. Dia bagi kad. Kita tak nak jadi, kalau kita bagi upah tu dia anggap sebagai helah pula.
sedangkan kita nak macam mana kita nak larikan pada, memang kita tahu membagi daging sebagai upah itu haram, dosa. Jadi kita nak buat macam mana yang ada satu tahun kita buat, kita bagi duit kan, bagi duit RM1 gitu kan, sebagai kata upah lah. Lepas tu masa yang sama kita bagi juga dia daging. Betul, boleh. Jadi kalau dia menganggap sebagai upah, dia punya halal, tapi kita punya upah RM20. Dan RM20 tu yang daging yang kita bagi tu kita tak anggap sebagai upah. Dia hadiah lah, kita anggap hadiah. Sebab apa? Kerja yang dia buat tu kita dah bagi upah. Upah yang setimpal lah maknanya. Yang upah setimpal. Sebab apa? Jadi kita dia kalau sebut tentang hadiah, contohnya saya gunting rambut. Harga dia RM10. Saya bagi dia bagi tukang gunting RM15. Jadi saya kata apa? Hadiah tu bukan RM15. RM5 tu. 10 tu upah dia gunting lah. Kalau kontak korban ni macam mana? Boleh kena buat macam tu juga. Tak, maksudnya kita kena tengok lah selalunya kalau buat kerja macam ni berapa harga dia, kita bagi lah. Tapi jangan kita bagi kepada semua. Siapa yang daftar lah, yang daftar bawah kita je. Bukan semua kita bagi. Satu soalan Ustaz, macam kita sebagai masyarakat Melayu kita ada satu konsep kita panggil gotong royong. So kalau kita guna konsep gotong royong tu, ini kita biasanya memang tak kasih upah. Okey. Gotong royong. Tetapi with consensus, maksudnya orang tu pun faham, kita pun faham, maksudnya yalah itu gotong royong. Macam mana Ustaz? Gotong royong tu selalu orang bagi makan minum je. Orang tak ada bagi benda, tak ada bagi benda lain. Duit pun tak ada bagi. Tak ada bagi. Sebab sekarang ni kita akan bagi something kat dia. Okay. Yang kita kasih kat dia tu because dia adalah masyarakat sini. So jadi dia berhak mendapatkan dia punya yang bahagian dia tu lah. Kan kita ada untuk si kaya, miskin dan juga kan. Bahagian-bahagian dia lah. Just that dia ada kat sini, benda lah pun ada. So kita kasih. Bukan kita takut kita terlepas pandang, so kita boleh gunakan dissolution lah. Mana kita bagi atas dasar? Kita because dia masyarakat duduk sini. Boleh? Boleh. Tapi kalau dia penduduk sini kita bagi dia 2 lebih. Sebab apa 2? Sebab dia jadi petugas korban. Itu jadi isu. Itu jadi isu. Itu jadi isu lah sekarang. Sebagai penduduk dapat satu bagian. Sebagai petugas kita bagi. Ini mungkin dah kesalahan lah kita. Cuma kita boleh untuk langkah selamat kita boleh bagi tahu dia. Kita kata nanti kalau ada lebih kita akan bagi lepas ni. Lepas habis waktu agihan, kalau lebih kita akan bagi. Kepada petugas. Lebih. Kalau ada lebih kita akan bagi ekstra untuk dia. Tapi kita bukan janji untuk kita bagi. Kalau ada lebih kita akan bagi. Kalau ikut daripada apa yang kita buat kan, selalu kita tahu kita dah baca dah penduduk berapa ramai, berapa banyak, juga berapa banyak, peserta berapa banyak dan kadang-kadang memang kita tahu ada lebih lah. Bila dah sampai ke penghujung tu kita nak buat kiraan memang dah lebih dah, bungkusan-bungkusan tu memang dah pun lebih. Bermakna untuk peserta dah cukup, rumah penduduk dah cukup, juga dengan petugas. Jadi petugas tu kita tak boleh bagi sebagai petugas tu kita tak boleh janji dekat dia. Tak boleh janji dekat dia. Kalau ada kita bagilah. Kalau ada sebab kita punya agihan sampai pukul 4 contoh. Jadi kalau ada lebih siapa datang kita bagi lah. Maknanya kalau petugas tadi tunggu kita bagi lah dia. Bukan dia je, orang lain yang kita akan bagi sebenarnya. Akan timbul masalah logistik. Kalau petugas tadi dia orang kalau dia orang kawasan ni kita boleh bagilah, tapi kita bagi satu lah. Sebab apa kita nak bagi 2? Kalau kita bagi 2 atas nama upah juga. Satu atas penduduk ni, satu atas nama upah. Kalau kita buat macam tu dia jadi upah kan. Jadi upah. Sebab apa kita nak bagi lebih? Kita nak elak macam mana. Kalau kita macam mungkin bagi duit, ada satu tahun itu kita kelangkau kita bagi duit. Jadi dia ada duit ni lah upah
abang. Lagi ini sebagai hadiah aja. Boleh. Macam saya bagi tahu tadi, saya bagi RM15 sebab gunting rambut saya. Lebih tu nama hadiah. Yang harga asal tu upah dia. Kalau beli t-shirt, okey ni t-shirt hadiah orang tugas. Boleh bagi t-shirt boleh, kena t-shirt tu ya, harga dia kena setimpal dengan setimpal yang sepatutnya dapat lah. Dia masalah sekali Ustaz. Yang masalah sekali, bila dia orang datang je buat kerja, dia ada ingat pakai mesti dapat. Yalah itu sebab itu yang sebab benda tu yang dididik kepada apa masyarakat kita sejak dulu lagi macam tu. So kalau kita nak mencari, nak mengelakkan supaya kita tak tersilap macam tu, cara lain macam cara tadi lah, kita bagi duit ataupun bagi t-shirt, kau upah kau t-shirt boleh. Kalau kau kerja, kita akan bagi sama rata seperti orang lain. Dan you sebagai pekerja dapat t-shirt je, itu upah you. Tapi daging ni kita bagi atas ihsan hadiah. Boleh tak boleh, tapi kena t-shirt tu kena harga setimpal lah. Macam saya beritahu tadi. RM1, RM2. Sebab ramai buat. Dari segi jumlah lah, setimpal dia punya perbandingan dengan tu. Maksudnya kalau RM10, RM2, RM20 harga. Selalu orang buat kerja tu tak ada harga RM15. Lebih lagi sikit kot. Lebih kot selalu kan. Tak ramai buat. Kita kadang-kadang kira satu orang buat. Kalau ramai kita kena potong lah sikit. Sebab apa? Sebab selalu kalau sikit kita akan bagi jumlah yang apa? Banyak upah dia. Kalau sikit, pekerja ramai kita kena potong. Kita bagi sikit lah. Kalau kita anggarkan dalam RM70 seorang, tapi kalau masyarakat dia ramai potong lah. Sebab kalau ramai kerja dia akan apa, kurang sikit, ringan sikit. Jadi dia akan kurang harga. Jadi kita boleh ibaratkan macam RM15 lah. Kalau ikut standard pun nak cari jalan macam mana kita tak berulang kesilapan lama. Kita bagi daging itu sebagai apa? Itu je yang penting hai Ustaz. Lain-lain tu mungkin kalau itu dah cara. Sebab itu yang saya bagi tahu, sebab hadiah ni mulut je kita sebut hadiah. Kalau orang tu dia tak buat tugas apa-apa, kita tak akan bagi lebih pun kat dia. Mana bila dia buat kerja baru kita bagi lebih. Itu nama upah. Cuma dalam budaya kita tak apa, ini hadiah aja. Tapi bila hadiah dia tak buat kerja pun kita akan bagi. Itu baru nama hadiah. Kalau dia dah buat kerja kita kata hadiah. Ini kalau hadiah orang yang duduk dalam surau tidur pun kita bagi juga. Hadiah. Ini dia buat kerja baru kita nama hadiah. Kalau dia tak buat kerja kita tak nak bagi hadiah. Maknanya upah lah tu. Perbuatan tu lah dia punya bahasa kita lah. Macam tadi dia kata, kalau kita anggarkan orang sikit, tapi sebab orang ramai, jadi makna kerja tu mungkin kurang sikit. Bila kurang pun duit kena kurang sikit. Itu tak tahu sebab upah ya. Untuk daging tu boleh bagi ya? Bagi bukan ke bukan. Dia kalau dah cukup kita kalau dah setimpal apa kita bagi, kita boleh bagi daging. Tak ada masalah. Mana duit yang kita dah bagi tu, kita dah bagi. Boleh, kita boleh bagi daging. Daging tu kita dah boleh bagi je lah. Boleh bagi. Dia tidak menjadi sebagai satu khilaf. Tak. macam saya kata tadi ya. Saya gunting rambut harga RM10, saya bagi RM15. Hadiah tu bukan RM15. Hadiah tu RM5 je. 10 tu upah. Macam ni juga kalau kita bagi apa yang setimpal, yang lebih tu hadiah. Termasuk kalau kita bagi daging. Daging tu hadiah. Sebab kita sebab kita dah bagi duit lah. Duit ke baju ke setimpal lah. Tak ada lagi. Ustaz, yang untuk petugas-petugas tadi tu, kita dah ibaratkan macam hadiah, kita dah ada upah kan. Right? So dalam jangka masa tadi, macam Ustaz kata tadi, ada lagi satu pula kupon untuk yang rumah. Rumah dia dapat dua lah. Dia dapat dua. Kan? Boleh. Mana dia dapat daging korban satu bungkus sebab apa? Rumah dia. Rumah dia dekat sini. Betul. Yang keduanya sebab dia dapat ni lah. Hadiah. Dia dapat hadiah dari surau. Sebab apa dapat hadiah? Sebab dia dapat duit dah tadi. Upah.
Jadi kesimpulan ni, Upah dah settle lah. Dapat hadiah. Mana kita kena bagi upah juga lalu pada diorang ni. Kena bagi upah juga lah. Baru boleh kita bagi Ah, upah ah. kepada betul-betul. Ah. Ustaz, dari Betul. segi nilai, so upah kena tinggi lagi daripada hadiah kan? Tak. Upah kena setimpal lah. Kalau Maksudnya kena tinggi, kena, tak. Tak. Macam saya gunting rambut dia. Harga Okay. RM10. Saya bagi RM5 je. Let's focus to kita punya situation right now. In the situation right now is that kita ada 8 ekor lembu, right? So kita perlukan untuk katalah satu juga orang. So katalah 10 lah, 10 orang. 10 lah. Satu ekor 10 orang. So kalau kita satu ekor 10 orang, kita ada 80 orang. So 80 orang kita anggarkan lebih kurang seorang bekerja with one man hour. Ha. 1 man hour sekarang lebih kurang dalam RM20 untuk kerja-kerja biasa. So those are the thing yang kita bayar lah. Ha. I think that was setimpal kan? Ha. Tapi tengoklah kalau kita sebab kita punya petugas ramai, kalau ramai kerja pun kurang sikit. Bila kurang dia punya harga pun kurang juga lah. Kita kira dari semula, kita anggarkan. Anggarkan balik lah. Macam mana? Sebab benda ni sudah jadi biasa, kita dah Kebiasaan. biasalah. Jadi memang dari dulu lah, sejak zaman dulu lagi orang yang bekerja angkat dapat upah dapat. Ini challenge kita lah nak Betul kan? mencantikkan lagi. Kemudian antara perkara penting juga, sembelih ni dekat mana yang lembu tadi tumbang, jalan je lah sembelih. Jangan kita cari heret dia sampai ke lubang, kesian dia. Dekat mana boleh sembelih kita sembelih lah. Jangan kita fikir sunat kena hadap kiblat. Memang sunat hadap kiblat, tapi kita nak heret dia tu, seksa dia. Mana tempat lembu tu kat sini. Mana tempat sembelih lah. Lepas tu kita bersihkan pandai-pandai lah. Unta memang kena berdiri sembelih. Senang. Unta kena ambil bahagian apa? Bawah, tengkok bawah. Kalau tengkok atas dia ni lambat mati tengkok atas. Arah kiblat sunat juga. Sunat juga. Tapi selalu kalau orang sembelih sampai 100 ekor, jenuh nak hadap kiblat, dia pun jalan macam tu je. Kalau lembu tu pandai beratur tak apa. Sah pada. So jadinya eloklah kalau kita parkir kat mana katalah kita nak locate Selalu kita buat macam tu. kita parking di awal kat situ. Kita pasang pancang kita dekat situ semua. Betul. Cuma kadang bila kita nak tumbang lembu, kadang-kadang lembu tu pusing belah sana. Bila pusing sana, lubang belah sini jauh. Jadi kita tarik heret dia, kesian dia lah badan dia. Dulu kita buat macam tu. Lepas tu sejak kebelakangan tak ada, kita sampai di situ, kita korek sikit lebih kurang. Kita pakai sendal kayu lah. Sendal kayu. Kemudian lembu yang macam sebelum ni buat lah, macam lembu satu ada bahagian dia, lembu satu, lembu dua, lembu tiga. Sebab sebahagian tempat dia sembelih dia kumpul tempat semua. Kita buat macam tu, Ustaz. Kita sendiri buat macam tu. Bukan sebelum ni asing kan? Tak ada yang tu. Adakah bersalahan besar atau Dia kalau macam tu kita tak dapat target sunat bagi makan kepada peserta lah. Sebab peserta tu dia sunat makan lembu dia. Lembu yang dia sembelih bukan sunat makan lembu campur. Pertamanya kalau kita nak buat macam tu, dia susah sikit lah. Susah sikit Lembu A, ni daging dia semua A. Ni daging lembu B, lembu C. Dan ini peserta dia, ni daging lembu A, peserta dia Ali, Ahmad, Rosli. Kau ambil pada lembu yang sama. Agak leceh susah. Saya nak tahu yang selama ni kita buat, kita campur semua, tapi maknanya peserta yang lembu satu, dia mungkin dah ambil bukan daging lembu satu, ataupun mungkin dia campur dengan lembu 3, lembu 4. Boleh tu, boleh. Tak, dia tak lah. Dia
dia taklah haram, cuma dia tak dapat sunnah yang apa? Sunat tu tak buat. Sepatutnya lah. Sunnah yang apa? Sepatutnya dia sunat makan, dia sunat ambil apa? Bahagian dia, lembu dia. Ustaz, kalau Ha? betul. Tapi Every lembu yang kita dah sembelih tu, katalah kita dah estimate, kata satu peserta dapat 100 kilo, kita keep set 7 kilo lembu tu. So, Dia lepas teori ni senang lah. Teori cakap senang lah. Tapi kalau bila praktikal, dia pun tak kau bercampur. saya dulu korban di masjid UTM tu. Dia orang buat, saya nampak baguslah, dia ada baldi dia. Setiap peserta tu ada, kalau satu lembu ada 7 baldi. Makna baldi untuk ni lah, untuk peserta. Dia akan letak apa, plastik dalam tu lah, plastik. Ni baldi ni untuk lembu pertama, lembu kedua, lembu ketiga. Tapi dia kena buat betul-betul kena ada orang yang apa, monitor betul-betul. Tapi agak susah sikit lah. Ha? Tak buat macam tu sunnah lah. Boleh je. Tak dapat lah. Boleh ha. Dia tak dapat sunnah bagi peserta lah. Memang itu yang terbaik lah kan. Ha. Tak nafikan itu yang sudah ada. Tapi dari segi praktikal dia, mungkin ada surah yang boleh buat lah. Kita, kalau kita nampak dia ada agak Masjid mana Masjid Ansar? Campur juga eh? Ha? Campur juga? Cumanya kita nak tahu dari segi hukum tak, kalau dia kita tak buat sunnah tu, mungkin rugilah kita kat situ kan. Tak apalah, cuma Itu yang terbaik lah kalau maknanya. itu yang the best lah. Cuma pada tahun-tahun akan datang kita cubalah tengok nanti. Tahun ni kalau nak Macam mana? cukup boleh, tapi saya tak. Tahun ni ada berapa ekor lembu tahun ni? Kena monitor lah. Ada 8. 8 ekor lembu. Agak banyak juga. Macam yang Ustaz kata tadi tu. Untuk kita nak start tu bukan benda mudah juga tu. Mana 7, kita buat 14 kilo kan. Untuk 2 kilo, Dia masalahnya Ustaz. 2 kilo. Kalau seekor Mana kita siapkan tak akan cepat cukup orang pasal lapar. sini. Dalam apa tu kita siapkan 1 kilo. Cuma- Kita punya botol masuk sini. Macam tu lah cara dia. Teori Itu cakap dia senang lah. lembu-lembu kereta tu kita yang assign Dia dia. bukan dia angkat. Kan? Lembu satu kita assign, bawah-bawah ni kita je yang assign lembu satu. Tapi masa apa dia the real thing kan, semasa kita sembelih tu, aku berwakilkan sebulan A, B, C, D, E, F. So jadi kita tahu lembu tu adalah kepunyaan A, B, C, D, E, F, G. So jadinya memang dah ada lah. Walaupun kita locate kan tu, tapi dah ada lah. Itu maknanya dari segi syarat dia kan Sah je. Cuma kita akan kehilangan nak dapat Sunnah lah. kita akan dapat daging dia makan daging dia. Kalau dia bagi pun daging dia pada korban dia lah. Kita dapat rumah, tapi tak dapat start. Suka kita beritahu peserta kan. Apa dia? Benda tu bukan semua peserta tahu pun. Kadang-kadang peserta bagi duit je. Dia bagi duit. Kadang-kadang akad wakalah pun tak tahu dia. Dia bagi duit, isi borang nama dah bagi. Kalau Wakil juga tu sebenarnya. macam Ustaz awal-awal tadi cakap kena ada buat wakalah akad tu. Wakalah ni maknanya dia bagi kepada pihak surau lah. Wakil juga tu. Cuma kita tak sebut kadang-kadang tu wakil. Kita kata saya bagi duit kepada pihak surau lah. Pihak surau apa? Uruskan boleh. Wakil lah tu. Cuma kita tak ada sebut kadang wakil tu. Dalam tulisan pun ada sebenarnya. Kalau kita baca form apa? Korban tu. Ada tulis wakil. Itu tak ada form aja, dia bagi nama melalui WhatsApp aja itu. Dia bagi nama. Bagi nama, kalau bagi nama dia suruh surau buat, wakil lah tu. Okey. Pasal akad ni, Ha? actually dia ada dua cara. Satu is actually akad, Ijab. akad kita ijab dan kabul. Kabul So in this case, kalau kita kabul dulu pun boleh juga. kan? Boleh. So jadi kita buat reverse lah. So what we'll do is that bagi pihak surau yang menerima daripada ini
Boleh? Sama ya? Boleh tak? Tak semua sama barang pertama Sama je lah. So knowledge je lah. Kita buat reverse. Boleh tak? Macam jual beli lah. Aku beli, aku jual. Kadang-kadang orang yang jual sebut aku jual lah, baru kata aku beli. Boleh ya? Dua-dua boleh. Percentage knowledge je lah. Lagi ada apa lagi? Cuma untuk kita nak buat ni, nak buat korban ni, yang paling baiknya kita bagi talk sikit lah sebelum kita buat daripada awal sampai habis. Jangan habis lembu, habis bahagi ambil lagi mesin balik semua. Tinggallah Haji Kasim seorang dengan beberapa geng ada 2 3 orang. Nak kadang-kadang nak bersih, nak apa, nak jet air semua tu, leceh kak. Simen-simen tu lekat tu, darah. ada kerja semua ada. Kerja semua ada Jadi banyak. Volunteer rumah. Selalunya sebelum tu ramai. Selepas lah. Selepas tu ada kurang sikit lah. Dan kurang sikit. Kurang banyak. Selepas apa tu? Sebelum korban tu semua nak menolong. Itulah. Bila Lepas last sekali tu, habis. Tak ada belas ni. Jari dah cukup orang. cukup. Apa lah 500 bilang. Itu kita bincang lah nanti. Itu bukan masalah tu. Bab-bab macam pembahagian benda-benda lain, barang-barang dalam tu tak macam mana? Barang dalam tu setiap peserta dapat sikit lah. Dapat. Baiknya lah, masuk tu lah. Masuk. Tulang. Okey lah. Tulang. Yang Macam orang kaki lah, lagi satu orang tak nak kaki, tak orang tak nak kaki pun buang ke apa. Itu macam mana? Kaki, kepala yang kalau kaki, kepala, kalau tak ada orang nak ni ya, Dia bagi-bagi kat orang lah, boleh lah. bagi ataupun kalau last sekali kalau memang tak ada orang nak, tanam lah. Tanam. Boleh kita sambung lepas isyak ke? Sekejap. Atau tak ada urusan. Sambung lepas sembahyang isyak. Boleh tak? Okey. Nak tanya satu soalan sebelum kita isyak. Kita nak. Macam selalu kita kadang-kadang kita ada buat masak-masak. Masak. Lagi nak masak kuah lah, masak goreng dan sup lah apa semua tu. Kita ambil daripada bahagian-bahagian menu ni. Okey ke? Boleh ambil, cuma jangan ambil whole lah. Semua sekali jangan ambil lah. Mana ambil sikit lah, ambil sikit tak apa. Ambil sikit boleh. Kadang-kadang banyak 15-20 kilo tak ada. 15-20 kilo boleh tak? Sebab lembu tu ada ratusan kilo. Untuk lebih selamat ambil lembu satu sikit, lembu 2 sikit cukup lah. Dua. Tapi susah kan? Sebab kalau nak masak, lembu yang pertama tu lagi dulu. Tak, mana lembu yang pertama dengan lembu yang kedua? Kebiasaannya gitu. Jarak dia sikit je ke? Pertama tu yang memang jadi rumusan. Boleh je kak? Boleh. Cuma jangan masuk semua lah. Boleh. Kalau lembu yang kedua dah siap, ambil sikit lembu 2. Okay, Tapi kalau ada kambing, kalau ada kambing akikah, kita buat tu masak. Sebab akikah dia kena tu masak. Kalau lain korban kena mentah sepatutnya. kita sekali nak mengelakkan kesalahan tu. Sebab kalau kita jemput dengan ceramah, baca artikel apa semua ni, perkataan haram tu besar. Sebab upah tu. Buat upah lah. Sebab itu yang kami takut ni. Tak, upah tu sebenarnya kita nak ubah mind masyarakat kita susah agak. Sebab memang orang kata mulut dia sebut hadiah. Memang mulut sebut. So jadinya sebelum kita upacara korban tu, kita berikan hala kita briefing everybody. Briefing sikit lah. Do's and don'ts. Niat. Ringkas lah. Ringkas. Cuma kita paling penting kita tekankan niat kita datang ni lah, bukan untuk nak dapat upah. Sebab selalu orang datang Kalau dia berniat bagi upah, jangan kita tidak bagi upah. Bagi saya upah, bagi t-shirt, bagi duit berapa tu, itu upah. Tapi kita bagi t-shirt sebagai ke apa benda lah. Dia bagi masak makan sup, aku bagi upah apa ni.
bagi makan sup semua dah upah. Kalau ikutkan makan sup, orang yang tak bertugas pun makan juga sup. Apa yang jadi special lah. Dia kalau upah kena benda tu orang yang buat kerja dapat. Kalau kata sup ni kita bagi upah, orang yang tak buat kerja pun makan. Bagi duit, bagi t-shirt ke apa tu, dia kita anggap sebagai kita takdir kepada upah. Boleh lah. Dah terlepas lagi kalau kita bagi dia daging sebab boleh. Membantu. Dia membantu seperti orang lain, ada yang tak bantu, orang duduk rumah dia bagi juga. Jadi mungkin ada yang duduk rumah dapat satu, tapi disebabkan dia tadi bekerja, kita boleh tak, kita kata yang aku upah kau t-shirt ni ke ataupun duit ke apa, tapi daging ni boleh upah sebagai hadiah. Boleh. Okey. Jadi upah tu tak semestinya dalam bentuk duit lah. Upah upah selain daripada binatang korban, selain daripada kepala, selain daripada kaki. Lepas kalau kita nak bagi benda lain, boleh kita nak bagi hadiah apa? Kopiah seorang satu lah. Tapi kopiah yang harga dia okey lah. Jangan kopiah yang harga RM1 RM2. Dah kepap ni kopi ni lah. Ustaz, upah tu sebelum kerja ke lepas? Dua-dua boleh. Tapi kalau ikut dalam hadis, kita bagi upah sebelum dia sebelum ni peluh kering. Dia dah buat kerja, tapi habis terus kasih. Tapi tapi kita ni kalau kita bagi duit sebelum, takut dia hilang, raib. Kita bagi duit, dia buat kerja setengah jam, hilang terus. Tapi yang Duit dah ambil lah. ikut sunnah yang kita nak bayar upah tu sebelum peluh kering. Sebelum peluh. Maksudnya dia dah buat kerja. Tapi kita tak melambat-lambatkan kan Ustaz? Maksudnya. Boleh juga macam tu, boleh juga. Boleh juga. Maksud dia lah. Boleh juga. Biasa yang saya amalkan itulah. Boleh juga, betul lah. Jangan Boleh juga. melambatkan. Boleh saya soalan Ustaz? Boleh. Kita sambung sekejap. Ada 10 orang. 10